Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar saya. Okey, untuk kelas kita pada hari ini kita akan belajar tentang satu topik baru iaitu sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okey, tapi sebelum tu, untuk kelas ni saya akan tunjuk dulu soalan 1, 2, 3 yang saya bagi kerja rumah untuk awak minggu lepas. Okey, so kita akan bincang dulu. Dalam rajah, kita mula dengan soalan satu lah. Dalam rajah di sebelah, POS dan UOR ialah garis lurus. OQ ialah pembahagi dua sama. OQ adalah pembahagi dua sama kepada POR. POU dan UOT ialah sudut lengkap. Cari nilai X dan Y. Okey, macam mana kita nak buat soalan ni? Okey, mula-mula kita kena ambil dulu apa maklumat yang dia bagi dekat kita. Mula-mula dia kata apa? POS dan UOR ialah garis lurus. Okey, bila dia kata dia garis lurus dan dia bersilang, kita tahu dah kita kena ada dua konsep iaitu sudut bertentangan dengan satu lagi sudut orang kata apa? Saya semak balik. Sudut bertentangan dengan sudut bersebelahan. Okey. Okey, benda tu main peranan penting dalam menjawab soalan ni. Seterusnya dia kata apa? Pembahagi dua sama. Maknanya satu sudut contoh macam ni kan. Dia bahagi 30-30. Dia bahagi satu sudut tu kepada dua. Seterusnya dia kata POU dan UOT ialah sudut pelengkap. Sudut pelengkap maksudnya POU dan UOT hasil tambah dia akan dapat 90 darjah. So maknanya awak ambil je lah X tambah 56 sama dengan 90. X sama dengan 90 tolak 56. Dapatlah jawapan 34 darjah. Okey, itu je. Simple. Okay, kita dah tahu dah X ni 34. Lepas tu kita nak tahu pula Y tu berapa? Okay, UOR ialah garis lurus. Sudut bagi garis lurus berapa? 180 darjah. So kita tahu dah satu garis ni 180. Kita tahu juga bahawa OQ ialah pembahagi dua sama. So maknanya kita buat macam ni. Mula-mula kita ambil 180 tolak 56. Dapat 124. Maknanya baki lagi untuk dua sudut ni, daripada UOR ni kan, baki dia adalah 124 dan kita tahu OQ adalah pembahagi dua sama. So maknanya awak bahagilah 2, 124 tu. Sebab apa? Dia pembahagi dua sama. Dapat 62 sini, sini pun 62. So maknanya untuk sudut Y ialah Y sama dengan 62 darjah. Okey. Seterusnya, soalan nombor 2. Dalam rajah di sebelah POS dan QOT dan UOR ialah garis lurus. Cari nilai Y. So kita tahu dah kalau garis lurus, sudut bersebelahan, sudut bertemu sudut dan garis lurus sudut dia apa. Okey, benda tu kena sentiasa kamu ingat lah. Okey, dia nak cari nilai Y. Okey, awak tengok lah, kan bila dia kata dia garis lurus bersilang kan, dia akan jadi sudut, bila bersemu sudut, dia akan jadi sama. So, 2Y sini sama lah dengan sini, sudut dia jadi 2Y. Kita tahu UOR adalah garis lurus. So, macam mana kita nak dapat nilai Y? Kita tambah je semua. 5Y tambah 2Y tambah 5Y sama dengan 180. Dapatlah 12Y sama dengan 180. So, awak akan dapatlah Y sama dengan 15.
Ni tak ada darjah lah sebab dia nak nilai Y. Kalau macam ni X dia mewakili sudut. So maknanya X tu ada darjah sudut dia berapa. Macam tu. Okay. Okey, seterusnya soalan. Dalam rajah di sebelah POS, QOT dan ROU ialah garis lurus. Cari nilai X. Dia pun sama. Dia macam soalan atas juga. Nampak lah PQ dengan TS ni bucu bertemu bucu. So waktu lah sini 40 darjah. UOR adalah garis lurus. So ambil je lah semua. 40 tambah 4X tambah X sama dengan 180. Dapat 40 tambah 5X sama dengan 180. Tolaklah ni 40 bawa ke sini jadi 180 tolak 40 semuanya akan dapat nilai dia. Nilai dia adalah 28 darjah. Sorry lah yang soalan Y ni pun ada darjah dia sebab darjah kena darab dengan darjah lah kan. Yang ni pun ada darjah, sorry. Ni pun ada darjah, ni pun ada darjah, ni pun ada darjah. Okay, tu je lah soalan Mahir 8.2. Mudah je kan? Okey, seterusnya kita akan masuk dalam sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Apakah garis selari dan garis rentas lintang? Okey, kita baca tengok. Garis selari boleh ditandakan dengan anak panah. Okey, garis selari itu adalah garis yang tidak akan pernah bertemu tetapi equally apart. Maknanya dua garis yang sama panjang tapi yang dia punya jarak perbezaan dia sama. Macam tu. Tapi tidak akan pernah bertemu. Macam tu. Boleh ditandakan dengan panah seperti kan kita belajar garis selari dalam bab sebelum ni. Okay. Garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus disebut sebagai garis rentas lintang. Misalnya garis lurus AB. So maknanya bila kita ada garis selari dan ada satu garis lurus yang merentas garis dua garis ni lah kan. Garis selari ia dipanggil sebagai garis rentas lintang. Ni garis yang merentas dia. Okey, senang je. Dia macam ada garis selari, lepas tu ada yang merentas dia. Ni dipanggil garis rentas lintang. Okey. Kita tengok soalan latih diri 8.3a, kita tengok soalan nombor 2. Salin setiap rajah berikut. Tak salin, awak tulis je jawapan dia. Kemudian lukis satu garis rentas lintang yang lain dan label garis itu sebagai PQ. Maknanya satu kena label dia sebagai AB dan satu lagi buat yang rentas lintang tapi kita label dia sebagai PQ. Macam ni. Okay, macam ni kita tahu lah yang dia merentas garis selari ni dia akan jadi AB lah yang ni. So dia kata syarat dia satu atau lebih. Dua atau lebih. Tengok dia kata garis lurus bersilang dengan dua atau lebih. So maknanya yang untuk satu lagi rentas dia awak buatlah satu lagi dua. Macam tu. So awak labelkan PQ. Sama lah juga dengan soalan B ni. Yang ni dipanggil AB. Macam tu. PQ ada tak? Tak ada PQ sebab dia kena lebih dua. Dia kena dua. Kalau ikut definition yang dia bagi ni dua atau lebih garis lurus. Garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus. Okay, dengan ni dua terlebih ni salah ni, jadi garis selari. So macam soalan ni, yang ni lah A, B. Macam A, B. Okay, maknanya kalau PQ tak ada lah. Sebab PQ dia kena lain lah pada AB. Kalau dia sama je buat apa? Macam tu. Jadi start rajah yang berikut tentukan sama ada garis yang dilabel PQ adalah garis rentas lintang atau bukan. Ni bukan sebab dia tak ada tanda tu. So makna ni bukan garis selari. Yang ni ya. Yang ni pun bukan. Sebab apa? Dia kena lebih daripada 2. Okey, seterusnya.
Apakah sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman? Okey, hasil daripada penerokaan 5 didapati apabila satu garis lentas lintang bersilang dengan dua atau lebih garis. Okey, tengok ni. Dia mesti akan cakap dua ataupun lebih garis selari, dia dapat apa? Dia dapat dia dapat tahu kata sudut A dengan sudut B ni sama. Sudut C dengan sudut B ni sama tapi dalam bentuk zigzag macam tu. Dan hasil tambah sudut pedalaman ialah 180 darjah. C dengan D 180 darjah. Kalau bentuk dia macam ni, sebelum awak nak jawab soalan awak bentuk ni awak kena hafal tau. Macam tu, kan? Ni dipanggil sudut sepadan adalah sama. Sudut selang-seli, kalau dia macam bentuk dalam bentuk Z ni, dipanggil sudut selang-seli adalah sama sudut dia. Tapi kalau dia dalam macam ni, kan ni, lepas tu sudut dia ada kat dalam, dipanggil sudut pendalaman ialah 180 darjah. Okey, untuk soalan ni kita tengok. Salin setiap darjah yang berikut. Terangkan dan nyatakan sama ada dua sudut yang dilabel dengan A dan B ialah sudut sepadan, sudut selang-seli atau sudut pedalaman. Kemudian tandakan dengan C dan D pasangan sudut lain yang sama jenis. Okey, kita tengok . Okey, dia kata suruh terangkan. So maknanya ni bila dia duduk dalam sudut pendalaman. Ni dipanggil apa? Sudut sepadan. Yang ni dipanggil sudut selang-seli. Ni pun sama, sudut sepadan sebab dia duduk dekat luar. Tapi dia sepadan. Macam tu lah. Okey, kemudian tandakan dengan C dan D pasangan sudut yang lain yang sama jenis. So awak buatlah satu lagi C, A, B sebenarnya. C sama dengan B, D sama dengan A macam tu dekat sini. Macam tu lah. A, C sama dengan B. No, sorry. Ni dah sepadan dah. Okey, so tak payah buat. Kau ni pun boleh buat juga. Sini C, sini D, macam tu. Okey, dan seterusnya. Okey, bagaimanakah anda menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari? Macam mana kita nak tahu dua garis lurus ni adalah selari? Dalam setiap rajah yang berikut, tentukan sama ada garis PQ dan RS adalah selari ataupun tidak. So, kalau kita nak tahu, kita tengoklah dia punya sudut dia tu sama dan macam mana telah didefinisikan yang macam dekat sini. Okey, tengoklah dia punya sudut sepadan dia tu sama, so ini selari. Ni sudut pedalaman dia sama tak bila awak tambah dua ni? 128 tak kan? Tak dapat 180 kan? So maknanya RPQ dan RU yang ni tak selari. Okey, senang je macam tu je. Okey, kita akan cuba buat ni contoh 13. Dalam rajah di sebelah PQ, RS, TU ialah garis selari, cari nilai A, B, C. A ni tahu dah kata sudut selang-seli 60. B ni sama dengan kawan ni kan, yang kan A, B tu 118 dah. Tahu dah. B dengan C ni kita tahu kata hasil pendalaman dia 180, awak tambah tolak je. Awak akan dapat jawapan dia 62. Mudah saja. Okey, kita cuba buat tengok. Latih diri 8.3C. Bagi setiap rajah tentukan sama ada selari ataupun tidak. So yang ni zigzag kan? Selang-seli. Betul. Ni sepadan. Betul. Untuk yang soalan sini dia macam banyak sikit. Tak apa. Kita tengok dulu. Tengok ni. Sudut ni. PQ. 120. Ni dua ni tak sama. So mana ni tak selari. Ataupun kita tengok cara lain. Salah satu lagi cara yang kita boleh tengok. 124.
124. Sini 60. Sini 120. Ni yang kawan ni tak sepadan, so tak boleh. Okey, mudah saja. So untuk kerja rumah awak buat soalan Mahir 8.3, buat 1, 2 dan 3 sahaja. Okey, tak perlu salin lah Raja ni. Okey, itu saja untuk kelas kita berani. Sekian, terima kasih.